Tajuk dia sangat menarik. Hubungan sosial di era norma baharu. Saya persilakan Nur Adriana Musfira daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah. Adik, dah sedia? Dunia digemparkan dengan kehadiran wabak COVID-19 yang meragut banyak nyawa. Malaysia juga tidak turut terkecuali menerima wabak ini sehingga memberi impak yang besar terhadap sosial, ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum dan selamat Hari Malaysia. Norma baru. Ya, pada awalnya memang sukar untuk kita biasakan diri dengan kehidupan seperti ini. Dan saya sendiri pun yakin ada di antara kita masih lagi rasa macam tak biasalah, tak biasa. Tapi nak tak nak kita kena cuba demi kebaikan diri sendiri dan orang sekeliling. Yalah, meletaknya dulu kita boleh keluar begitu saja tanpa menggunakan perhiasan di wajah, tetapi kini perhiasan itu, yakni topeng muka namanya, sentiasa dipakai sebelum keluar rumah demi menjaga kesihatan diri. Pembasmi kuman tu sentiasa di sisi demi menjaga kebersihan diri. Di sini kita boleh lihat sebenarnya di norma baharu ini kita boleh melahirkan masyarakat yang menjaga kebersihan. Lebih-lebih lagi mungkin sebelum ni kita tak perasan ataupun kita apa dari segi kebersihan diri sendiri. Tetapi sebab musim-musim virus ni, kebersihan menjadi keutamaan buat kita dan juga orang sekeliling kita. Cakap pasal keluar-keluar rumah ni, mesti ada yang rindu nak makan mamak. Lebih-lebih lagi kaum lelaki, rindu nak makan roti canai aneh, rindu nak order teh tarik, aneh teh tarik satu. Tapi sekarang, kini tidak boleh lagi. Anda cukup 2 vaksin, baru boleh masuk. Tak setuju, nak buat macam mana? Sekarang ni, norma baharu. Norma baharu kena ikut. Ini pun demi kebaikan kita sendiri dan juga orang lain. Cakap pasal mamak. Lapar pula ya. Tapi kan, kalau tanya saya lah, saya lebih suka duduk rumah. Seperti yang ditetapkan oleh kerajaan pada Mac 2020. Perintah Kawalan Pergerakan. Sebenarnya ini bagus ya, ataupun singkatannya PKP, bagus sebab mobiliti manusia dapat dihadkan dan duduk di rumah. Kalau kita kenang dan pandang dari sudut positif sebenarnya, ini memberi peluang kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia lah untuk meluangkan masa bersama keluarga tercinta, meluangkan masa melakukan aktiviti bersama orang yang tersayang. Tetapi saya tahu ada di antara kita yang keluarganya menjauh di desa. Bersyukur sangat-sangat kita duduk di Malaysia, negara yang membangun, negara yang berteknologi kerana kita boleh menghubungi mereka walaupun dari jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Cuba tengok sekeliling rumah. Bersihkan dunia kita ni. Bersih sangat kalau pandang dari sudut yang positif lah. Ini disebabkan oleh mobiliti manusia yang perlahan menyebabkan memberi peluang kepada alam sekitar untuk beristirahat daripada dibanjiri manusia. Yalah, mungkin sebelum virus ni datang, kita buang sampah sekeliling. Kita dah keluar merewang ke sana ke sini, tanpa sedar kita telah pun melakukan kekotoran di bumi kita sendiri. Jadi, norma baharu ini bukan sahaja memberikan kesan yang negatif, tetapi sebenarnya kalau kita pandang betul-betul, kesan positifnya tetap ada. Akhir kata, ingat kita dulu pernah menang lawan penjajah. 31 Ogos saksinya di Stadium Merdeka. Takkan virus tak boleh kot. Ingat, kita orang Malaysia, okey? Kita orang Malaysia, kita mampu menangani virus ini, tetapi dengan syarat kita mestilah mematuhi SOP dan cubalah membiasakan diri dengan kehidupan norma yang baharu. Ingat, kita jaga kita. Sekian, terima kasih dan sekali lagi, selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Adriana. Saya rasa seperti sedang menonton 999. Ya, Encik Rusdi tadi kan bila Adriana cakap makan mamak kita senyum je dekat situ. Encik Rusdi rindu mamak ke?
itu dah biasalah untuk lelaki-lelaki tu dah biasalah kan. Cuma okey, kita komen terus kepada peserta tak payah komen juri. Okey. Bagi saya lah segar dan menarik. So, ada perbezaan penyampaian dia apa semua. Adalah mungkin isinya dan hujahnya mungkin ada sedikit kontras ke apa ke. Itu atas penentuan skema pemakahnya. Tapi memang menarik. Memang menarik dari segi penyampaian, segar. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Encik Rusdi. Uyaina mungkin nak beri komen tentang penyampaian beliau yang saya rasa memang orang kata memang boleh jadi host lah, Dek. Yana sebenarnya untuk sesi bila kita masuk pertandingan pengucapan awam ni kan, Yana betul-betul mencari anak-anak muda kita, adik-adik yang tidak terikat dengan skema ataupun cara penyampaian orang dulu-dulu. Mana daripada diberi salam kita dah tahu dah mana hala tuju pengucapan awam dia ni. Jadi untuk adik Adriana ni, Yana suka sebab dia lebih mesra. Dia bukan lenggok yang terlalu berpidato, bukan lenggok yang terlalu pengucapan awam. Dia lebih menarik minat kita untuk ada komunikasi dengan dia. Dan contoh-contoh yang diberikan, aneh, tertarik satu. Benda tu yang saya rasa macam mesra dan dekat dengan hati kita rakyat Malaysia. Dan sebagai seorang penonton dan pendengar apa yang disampaikan. Cuma untuk adik Adriana dari segi konten, mungkin selepas ini ke depannya kalau boleh cari konten yang mungkin kepada ada sedikit perbandingan dengan negara luar. Contohnya tadi dah bagus, dah bagi konteks dalam Malaysia. Tetapi kalau ada sedikit, contohnya kalau di Australia begini caranya, kalau di New Zealand mereka dapat CIFA case kerana apa. Dan mungkin kalau ada sedikit perbandingan antara negara luar dan Malaysia untuk topik hubungan sosial di era norma baharu ni, penyampaian awak akan nampak lebih meluas, holistik dan lebih menarik sebenarnya. But apart from that, saya suka dengan penyampaian Adriana. Terima kasih Yuaina, tips yang sangat bernas ya bagi Syazah. Encik Hariri yang juga dari tadi tersenyum, Encik Hariri, boleh berikan komen kepada adik kita? Boleh. Saya sangat suka dengan cara santai dan dekat di hati adik Adriana ni, because apa yang disampaikan tu memang dekat sangat dengan kita. Cara disampaikan tu mesra dengan kawan-kawan kan. Cumanya macam saya bersetuju juga dengan dua lagi panel juri kita yang mana dari segi konten tu kalau kata adik Adriana boleh tambahkan lagi sedikit ilmu-ilmu lain dalam konten itu, dia akan jadi lebih menarik dekat situ. So saya cadangkan kepada semua peserta ataupun siapa-siapa yang ingin melibatkan diri dalam pengucapan awam, perdebatan, banyakkan membaca. Sebab zaman sekarang ni kita zaman digital. So untuk mencari bahan bacaan tu terlalu mudah. Hanya di ujung jari sahaja. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Hariri. Terima kasih kepada semua para juri kita dan terima kasih adik Adriana.